Bernama Radio untuk anda, dan waktu ini kita nak teruskan dengan Jendela Fikir yang dibawakan oleh MTDC. Ya. Okey, yang pastinya kerana kita nak bincangkan berkaitan dengan pelitup muka. Okey, sebab Zainal sebut, jom kita dengar dulu. Program Jendela Fikir ini dibawakan khas oleh Malaysian Technology Development Corporation (MTDC). Jendela Fikir, Keluarga Malaysia teguh bersama. Baik, dan pasal topik kita angkatkan juga berkaitan dengan keluarga Malaysia apabila Kementerian Kesihatan menetapkan pemakaian pelitup muka di dalam bangunan kini adalah atas pilihan individu. Namun pemakaiannya masih lagi diwajibkan bagi situasi kes positif COVID-19 yang perlu ke Pusat Penilaian COVID-19 CAC untuk menjalani penilaian kesihatan. Jadi dalam kalangan orang ramai pula ada yang bersetuju dan ada yang membantah. Betul, namun pilihan kini adalah di atas tangan sendirilah masing-masing. Okey, nak tak nak terserah pada diri kita. Justru untuk perbincangan mengenai perkara ini, kita bersama-sama Dr. Habib Bakri Mahmat dari Klinik Rakan Medik Sungai Besi dengan topik pagi ini, pelitup muka antara kebebasan dan kesihatan. Hello, Assalamualaikum doktor. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik. Okey. Baik, doktor, terima kasih bersama-sama dengan kami di Bernama Radio untuk berkongsi berkaitan dengan pelitup muka lah. Dan sebagai pengamal kesihatan doktor, bagaimana doktor melihat kepada pengumuman kerajaan yang melonggarkan pemakaian pelitup muka di dalam bangunan? Okey. Pada saya menyambut baik perkembangan yang dicadangkan oleh pihak kerajaan dan dibuat keputusan oleh pihak kerajaan. Keputusan pada saya, pihak kerajaan membuat keputusan berdasarkan statistik kes yang berada di hospital pada hari ini. Di mana kalau kita tengok data kes yang berada di hospital, yang dirawat di ICU dan sebagainya, itu data itu menunjukkan penurunan. Dan jika kita melihat kepada statistik COVID di dunia sekalipun, kita melihat di bahagian Southeast Asia, which is kita, Malaysia, di kawasan kita kes memang sangat terkawal. So untuk pengumuman yang terbaru, saya menyambut baik dan saya melihat keadaan ini adalah satu perkembangan yang bagus yang memang patut dilakukan, tetapi dengan precaution. Maksudnya dengan precaution. Bila mana dengan precaution tu, kesedaran masing-masing individu rakyat Malaysia perlu terus meningkat, perlu pada tahap yang tertinggi. Bukan seperti datang ke klinik masih tak pakai pelitup muka, seperti mana diumumkan fasiliti tertentu wajib pakai pelitup muka, walaupun adalah fasiliti walaupun pengumuman adalah optional. Tetapi di fasiliti tertentu dia tidak optional. So jadi kat sini kita boleh melihat kesedaran rakyat kita bagaimana. So sekarang ini pada tahap kesedaran mengenai kesihatan itu akan menentukan bagaimana kawalan COVID-19 seterusnya. Okey. Bukan lagi peraturan ketat yang mengawal. Alright. Sebab moving forward memang kita perlukan perkembangan seperti ini. Baik, jadi pandangan Dr. Habib setuju, tapi dengan precaution. Kita nak tanya juga Dr. Habib, kita ada bersama kita Profesor Dr. Juliana Jalaluddin, pakar kesihatan persekitaran, yang mana kita tahu juga pandangan Dr. Juliana sendirilah mengenai pengumuman dan mengenai kelonggaran pemakaian pelitup muka ini. Dr. Juliana. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua warga Malaysia. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada pihak bernama kerana menjemput saya ke Jendela Fikir di pagi ini. Saya sekarang berada di Greece kerana menghadiri persidangan aerosol yang terbesar di peringkat antarabangsa. So dalam misi untuk menjalankan tanggungjawab untuk membawa persidangan ini ke Malaysia pada tahun 2024, di mana Malaysia melalui MICAS ataupun Malaysia Clean Air Society buat julung kalinya telah berjaya menjadi penganjur melalui proses bidding dan penilaian yang ketat oleh Asian Aerosol Research Assembly. So anjurkan ataupun menjadi tuan rumah kepada persidangan terbesar berkaitan dengan aerosol.
So berdasarkan kepada reaksi kenyataan oleh Menteri Kesihatan semalam, setelah hampir 3 tahun kita berada dalam era pandemik. Jadi keputusan melonggarkan pemakaian pelitup muka ini adalah wajar bagi saya kerana memandangkan situasi semasa di negara kita dan data-data epidemiologi keupayaan fasiliti kesihatan kita yang berada dalam keadaan yang baik dengan pola kes jangkitan yang semakin menurun dan terkawal. Pemakaian pelitup muka sebenarnya masih diwajibkan dan digalakkan sekiranya individu itu positif COVID-19 dan mempunyai tahap imuniti yang rendah ataupun secara penyakit ataupun komorbiditi dan belum lengkap vaksinasi. Juga ketika kita menggunakan perkhidmatan ataupun pengangkutan awam seperti bas, komuter, teksi, termasuklah perkhidmatan e-hailing, kapal terbang serta dan bekerja dan van sekolah. Selain itu, ia juga diwajibkan semasa berada di fasilitis kesihatan seperti hospital, rumah penjagaan dan juga pusat kesihatan. Namun begitu, orang ramai amat digalakkan memakai pelitup muka kerana ia sebenarnya terbukti mampu mengurangkan penularan pelbagai jangkitan sejak dulu lagi berdasarkan data-data epidemiologi dan trend penyakit jangkitan yang berlaku terdahulu. Jadi sebab utama pemakaian pelitup muka ni adalah untuk mengelakkan droplet ataupun titisan cecair atau zarah daripada sistem pernafasan seseorang tu merebak ke udara lalu tersebar ke sistem individu lain, sistem pernafasan individu lain. Oleh itu ia mampu menurunkan penyebaran virus, terutama dalam situasi di mana penjarakan sosial sukar jaga. So kita perlu mengambil kira untuk menggunakan pelitup muka ini berdasarkan situasi dan keperluan. Okey, baik, itu dia pandangan awal Dr. Juliana. Kita kembali bersama-sama dengan Dr. Habib ya. Kita melihat kepada pengumuman ni ada yang bersetuju, ada juga yang membantah. Betul. Tapi cumanya di sini nak minta pencerahan, adakah dengan melonggarkan pemakaian pelitup muka ni itu menandakan yang Malaysia ni telah mencapai imuniti kelompok sekaligus kita dah bebas daripada ancaman COVID-19? Dr. Habib. Ya. Jika kita melihat pada statistik, kes masih lagi wujud tetapi pada kadar terkawal dan kes yang berlaku pada gejala-gejala yang ringan, maksudnya boleh kuarantin di rumah dan sebagainya. So pihak KKM dah mengumumkan pada awal lagi tahun 2021 lagi mengumumkan bahawa mereka tidak lagi menggunakan vaksinasi sebagai kriteria untuk menentukan imuniti berkelompok. So jadi imuniti kelompok ni kita boleh dilihat berdasarkan statistik kawalan kes daripada kes yang berada di hospital dan kes yang di luar. So jika kita melihat kepada bilangan kes yang berlaku dan keterukan kes, yang penting keterukan kes yang berlaku, adakah ia makin terkawal? Ya, kalau mengikut keadaan sekarang ia makin terkawal. Bermaksud keadaan kita sekarang ini kita sudah lebih hampir ataupun sudah boleh dikatakan jika kerajaan atau umum boleh dikatakan sudah menghampiri imuniti berkelompok. Jika kita lihat dari sudut kawalan dan keterukan penyakit COVID-19 di Malaysia, dia dah setara seperti mana influenza, dah setara seperti penyakit-penyakit berjangkit yang lain, yang mana dia ada berlaku tetapi pada peratusan yang terkawal. Okey. Baik doktor, disebabkan kita nak bersama dengan Profesor Dr. Juliana yang berada di Greece sekarang ni, kita bersama dengan Dr. Juliana dulu untuk soalan yang terakhir dengan Dr. Juliana. Betul. Dan selepas itu kita akan fokus dengan Dr. Habib selepas ini. Dr. Juliana, kita nak tahu juga ya, adakah ada kemungkinan berlakunya jangkitan melular semula dengan pengumuman tersebut, doktor? Dari segi kes penularan di Malaysia, adakah kemungkinan meningkat semula berdasarkan susulan kebenaran tersebut? Dari pemerhatian saya juga, masyarakat kita telah semakin selesa dengan norma pemakaian pelitup muka. So dengan ketiadaan varian baru, insya-Allah baru sekiranya kita mengambil langkah kawalan kendiri yang baik dan berterusan melakukan penilaian risiko bila berada di tempat yang mempunyai kadar risiko jangkitan yang tinggi, terutamanya dalam bangunan sesak, acara yang sesak, bercakap secara dekat. Kita tahu penyebaran virus ni boleh berlaku hanya dengan percakapan, pernafasan, aktiviti yang melibatkan kita membuka mask seperti acara majlis-majlis ada makanan yang perlu dihidangkan.
Dalam bangunan ataupun kadar ventilasi udara yang tidak baik, ketika berada dengan individu asing, individu yang kurang sihat, di mana proses aerosolization of the droplet ni boleh berlaku secara efektif lah, berkesan di persecaran yang mempunyai tinggi kadar risiko, di mana aliran udara ataupun airflow kawasan yang mempunyai tahap kualiti udara ataupun indoor air quality yang tidak baik. Tapi perlu ditegaskan di sini, bukan setakat pemakaian pelitup muka, tetapi pemakaian efektif dan berkesan itu perlu diperhatikanlah dan diambil langkah sewajarnya. Juga kebersihan diri dan juga etika batuk itu perlu sentiasa diamalkan. So jika kita melihat semula data epidemiologi COVID-19 terdahulu, kluster terbesar di Malaysia adalah dari kluster tempat pekerja warga asing. So ini yang perlu kita tekankan dari segi untuk kita educate dan kita empowerment of the community, pekerja dan komuniti secara berkesan agar tiada lagi kluster yang kita baru berlaku. So insyaAllah kita sendiri perlu memantau dan menjalankan tanggungjawab sebagai warga Malaysia bagi mengawal situasi COVID-19 di negara kita. Okey, itu dia pandangan Profesor Dr. Juliana Jalaluddin, pakar kesihatan persekitaran yang bersama kita dari GRIS. Terima kasih Dr. Juliana untuk sedikit waktu yang diluangkan. Kita nak kembali semula bersama dengan Dr. Habib Bakri. Okey, Dr. Habib. Hello, Doktor. Doktor? Ya, saya. Okey, risau kita doktor hilang. Pelitup muka kita dah hilang dah ni. Tak ada. Dah hilang. Baik. Tadi Dr. Juliana menyebut berkaitan dengan bukan hanya pelitup muka sahaja yang perlu kita ambil kira, tetapi kita nak lihat juga dari sudut kebersihan, siapa orang yang tidak makan pelitup muka dan sebagainya. Adakah Dr. Habib nak komen sikit apa yang diperkatakan oleh Dr. Juliana tadi? Katanya mungkin tak akan ada gelombang baru kalau semua orang jaga semua perkara ini. Betul. Bukan saja di Malaysia, malah di seluruh dunia pun, jika semua orang menjaga ikut SOP, tahu keutamaan di mana tempat yang patut pakai pelitup, dan yang paling penting tahu mengenai bila keperluan kita perlu pakai pelitup. Adakah kita sihat? Atau adakah kita dalam keadaan ada batuk sesama, gejala dan sebagainya. So ini adalah sebab itu dia berbalik-balik kepada kesedaran rakyat kita mengenai kesihatan itu sendiri. So jika kesedaran di dalam setiap keluarga mesti ada seorang atau dua orang yang mempunyai kesedaran tinggi. Sebab ada yang sambil satu orang, dua orang yang mempunyai kesedaran yang tinggi, satu keluarga itu akan mengikut. Satu keluarga itu akan ikut. Itu juga di tempat kerja. Di tempat kerja pada waktu ini kita melihat dari sudut doktor-doktor kesihatan pekerjaan dan sebagainya lebih aktif berbanding sebelum-sebelum ini. Di mana kesedaran mengenai COVID-19 di syarikat-syarikat di mengikut bidang-bidang yang ada di Malaysia, construction, kilang dan sebagainya, doktor-doktor kesihatan pekerjaan dijemput untuk vaksin, untuk buat COVID test, untuk melihat cara mereka buat COVID test dan mengajar cara buat COVID test. So ini menunjukkan majikan-majikan dalam bidang-bidang swasta sekalipun mula mengambil berat mengenai faktor kesihatan. Dan jika kita lihat banyak company-company yang meletakkan jika pekerja-pekerja mempunyai gejala, lebih baik mereka berada di rumah terlebih dahulu dan buat mention dengan test COVID-19. Dan hari ini kita melihat juga sudah lebih ramai orang yang tahu cara untuk gunakan test COVID yang menggunakan ILO, dan saya rasa dah tak perlu diajar dah pun. So jadi keadaan-keadaan ini jika kita teruskan kita punya budaya baru, pakai pelitup muka dengan SOP pada keadaan-keadaan tertentu, insya-Allah dengan kawalan ini kita boleh mengawal. Provided tak ada varian baru yang masuk daripada luar. Ini kita bercerita daripada dalam. Kalau varian baru daripada dalam, insya-Allah tidak berlaku jika dengan kesedaran yang tinggi daripada kita bersama. Bila sentuh tentang kesedaran, yang sihat tu okey, yang dah ambil vaksinasi okey, yang tak ada penyakit okey. Kita yang okey ni, kita rasa macam perlu juga pakai, tengok pada situasi, pada keadaan itu sendiri. Tapi apakah risiko kepada mereka yang tak nak pakai pelitup muka sedangkan mereka ni
mengidap Golongan penyakit. berisiko. Golongan rentan ni. Mereka pula yang tak nak pakai. Orang marah betul Zainal ni. Kita risau tentang mereka ni. Inilah yang kerja manis, darah tinggi, gaut dah dia, tak nak pula pakai. Mereka pula yakin tak apa, dah bebas tak payah pakai. Dah korang pakai, kita tak payahlah pakai, kata dia. Macam Kita mana? risau. Doktor. Ya, so bukan saja golongan ramai yang jenis sambil level seperti saya cakap tadi. Ya. Cuma golongan-golongan yang berisiko ni yang mempunyai penyakit-penyakit yang melibatkan ketahanan badan, seperti yang ada penyakit-penyakit kencing manis especially, kemudian yang ada penyakit-penyakit macam TB, yang ada HIV, yang ada kanser. Mereka ini adalah golongan-golongan yang sangat berisiko dan sangat mudah dijangkiti dengan bukan sahaja COVID, mana pelbagai penyakit pun. Okay, so jadi kadang-kadang secara individu mereka ini sudah bosan ataupun frust dengan penyakit yang mereka ada. Itu menyebabkan mereka menjadi meluahkan dengan cara sambil lewat. Tetapi ada ahli keluarga yang ada untuk membantu, memahamkan dan sebagainya. So kadang-kadang kalau kita pergi bersama dengan keluarga kita, contoh kita pergi ke klinik, kita bawa mak kita ni memang jenis dah tak nak pakai tu, tak nak pakai ni, tapi bila kita bawa ke tempat-tempat yang berisiko, kita tolong standby pelitup muka. So kalau kita mengharapkan ahli keluarga kita yang dah ada keadaan penyakit yang berisiko tinggi dan dia pula dah ada sikap yang sambil lewa, kita yang kena tolong standbykan pelitup muka untuk dia, dan jika kita berada di tempat yang berisiko tinggi, kita yang tolong pakaikan. So itu salah satu cara yang kita boleh bantu. Sebab kadang-kadang it's all about dia orang punya mindset, sikap dia orang. Ada orang yang sangat susah untuk kita fahamkan keadaan-keadaan diri dia, dan ada yang memang tak nak faham pun. So jadi kadang-kadang bantuan daripada ahli keluarga, support daripada ahli keluarga sangat penting. Dia tak boleh mengharapkan kepada individu tersebut sebab mereka dah dalam keadaan itu emosi dia orang, pemikiran dia orang berbeza dengan kita. Kita sihat, kita kata okey, ini boleh, ini tak boleh. Tetapi pada dengan keadaan dia orang dah menghadapi penyakit kronik, penyakit yang menurunkan dia punya imuniti badan, dan penyakit tu serius, so itu dah mengganggu dia punya emosi, dia punya pemikiran. So jadi support daripada keluarga, kita perlu support yang lebih tinggi. So salah satu cara adalah kita bantu, kita bawa, kita kena keluar bersama dengan dia, kita bawa dan sebagainya. Itu adalah salah satu cara. Tetapi jika dia memang tak pakai, risiko itu akan berlaku kepada dia, dan memang senang untuk dia mendapat jangkitan. Tetapi kita sendiri yang sihat ni memang kena teruskan dengan SOP pada tempat-tempat yang tertentu. Itu sahaja caranya. Ya, okey, tak ada cara lain. Tapi kalau dia tak nak, kita kena mendorong dan membantulah, bawa selalu pelitup muka. Baik doktor, dan kita melihat juga situasi apa yang berlaku ni boleh dikatakan sebagai satu eksperimen lah. Sebabnya bila salah satu SOP baru diumumkan, kita nak tengok apa kesan balasnya dalam masa seminggu 2. Sekiranya lah berlaku peningkatan kes jangkitan COVID-19 lepas ini, adakah doktor merasakan mungkin pelitup muka akan diwajibkan semula, doktor? Kemungkinan jika kes memang meningkat tu bermaksud kita kena melihat juga, macam tadi saya sebut, kita melihat kes ini meningkat, adakah kes ini meningkat, kita tengok pada tahap yang mana. Jika meningkat pada tahap yang bukan yang teruk sehingga hospitalization itu tidak terganggu dan sebagainya, so educate tu perlu dilakukan secara meluas. Tetapi jika kes yang menaik tu melihat dia punya tahap jangkitan itu pada tahap yang lebih teruk sehingga hospitalization mula meningkat, penggunaan ICU mula meningkat, maka pelitup muka patut diwajibkan semula. Tetapi moving forward, sebab kita tidak melihat kesihatan sebagai kesihatan semata-mata. Kesihatan akan menyumbang kepada ekonomi negara. Sebab itu perkembangan yang sangat penting untuk melibatkan kesihatan dan juga ekonomi. So decision kerajaan hari ini adalah decision yang positif, tetapi seperti mana berbalik kepada kenyataan awal saya, mestilah dengan precaution.
So bila precaution ni bukan sahaja precaution yang kita lihat keadaan kita secara individu, tetapi precaution ini juga melihat kepada data kes tersebut. So memang keputusan ini akan jadi fleksibel. Dia akan jadi some sort of macam Cik Raifa kata eksperimen, sebab COVID-19 adalah benda yang pertama kali kita hadapi secara yang menjadi wabak yang pandemik. So memang dia akan jadi a bit of like eksperimen, tetapi dalam eksperimen positif dan kita nak ke arah positif. Yes. Walaupun kebanyakan daripada kita telah pun mendapat suntikan vaksin ya doktor, begitu juga dengan dos penggarap dan sebagainya, tapi dari segi ketahanan vaksin itu sendiri untuk menjadi benteng pada tubuh kita akan berkurangan dari hari ke hari juga. Adakah doktor melihat pelitup muka tidak mencukupi untuk mengawal penularan jangkitan? Cukup ke tidak cukup sebenarnya? Pelitup muka untuk banyak penyakit, pelitup muka memang sangat membantu mengurangkan penularan jangkitan. Sebabnya kita kena melihat kepada nature penyakit tersebut. Kalau melihat kepada nature penyakit COVID-19, influenza, benda-benda yang macam ni adalah jangkitannya adalah melalui udara, aerosol, iaitu kita punya IDU, kita punya hingus, sebagainya. So semua ni akan tersebar di bahagian, jika keluar di bahagian kita punya hidung dan mulut. So pelitup muka sahaja sebenarnya dah boleh membantu sangat banyak untuk mengawal jangkitan tersebut. Okey, tetapi vaksin dan sebagainya itu adalah kita kata sebagai permulaan untuk kita kawal supaya kita boost kita punya antibody dan sebagainya. Tetapi pada akhirnya nanti kita akan bergantung pada pelitup muka. Jika kita lihat pada influenza, kita ada vaksin secara tahunan. Dan influenza sentiasa setiap tahun. Lagi-lagi kita berada di garisan khatulistiwa. Dua-dua vaksin influenza yang ada dalam dunia, iaitu South Pole influenza dengan North Pole influenza pun ada. So jadi benda itu sentiasa ada, cuma influenza boleh dikurangkan kadar jangkitannya adalah dengan pelitup muka. Tetapi galakan sebagai tambahan adalah melakukan vaksin secara tahunan. Itu juga dengan COVID, sebab COVID adalah berasal daripada influenza. Okey, baik. Maksudnya pelitup muka boleh membantu, dia macam benteng akhir, tetapi ada usaha-usaha lain lagi yang perlu dilakukan untuk kita mengelak daripada tersakiti dan terjangkiti. Ya, macam doktor sendiri, sebab kita dari semalam kita tanya netizen, tanya pendengar kita, keluarga Malaysia memilih untuk memakai ataupun tidak memakai pelitup muka. Doktor sendiri bagaimana? Okey, untuk saya akan, kalau di tempat yang terbuka dan tidak sesak, memang saya akan buka. Dan kalau kita nak jogging, kita akan open. So untuk di tempat-tempat macam di klinik, saya sendiri bekerja di klinik, memang tempat tu memang kita pakai. Sebab kita tengok risiko. Kita kena sekarang ni, that's why kita kesedaran tu. Maksud kesedaran ni, kita kena tahu untuk tengok risiko yang berlaku pada kita. Adakah tempat tu berisiko? Adakah kita ini berisiko? So itu adalah cara untuk kita decide. Yes, saya tak nak pakai pelitup muka, tetapi pada tempat-tempat yang tertentu. Tapi saya memang kena pakai juga pelitup muka pada tempat-tempat yang tertentu, walaupun tempat itu optional. Tempat yang wajib memang kita pakailah. Tetapi tempat yang optional, kita kena tengok. Jika contoh tempat optional tu, tempat tu ramai orang, kedai makan tu terlalu ramai orang, beratur apa semua, so better pakai dulu. Ataupun kita elakkan tempat tu, kita pergi ke kedai yang kurang sesak, contohnya. So jadi itu bergantung kepada kita. Dan saya akan buat pelitup muka di tempat yang terbuka yang tidak ramai orang, dan saya akan pakai pelitup muka di tempat yang diwajibkan, dan di tempat optional saya akan buat keputusan berdasarkan keadaan tempat tersebut dan juga keadaan diri saya, adakah saya sihat ataupun tidak. Ya, itu dia. Sebab tu dikatakan pilihan. Ya, dan pilihan, ya. Tapi walaupun pilihan, tolong jangan pentingkan diri sendiri. Kita tak nak sebab kita orang lain pula yang tersakiti. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Habib Bakri Mohamad dari Klinik Rakam Medik Sungai Besi bersama kami. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih juga bernama radio menjemput saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Itu dia Dr. Habib Bakri, dan juga tadi kita bersama dengan Profesor Dr. Juliana Jalaluddin, pakar kesihatan persekitaran yang berada di
Greece. Di Greece begini. Lagi jauh macam tu kan. Berkongsi tentang pelitup muka antara kebebasan dan kesihatan.